Bila kita mengahwin seorang perempuan, perempuan mengahwin seorang lelaki, dia katakan kepada dia ialah pemisah ialah cangkul dan tanah. Itu satu. Dan yang kedua, apa masalah perkahwinan? Adakah masalah perkahwinan sekadar kita untuk hanya melahirkan zuriat? Kalau sekadar melahirkan zuriat, dia tak ubah seperti makhluk-makhluk yang lain. Di sana ada yang kambing, ada yang lembu. Seperti di sana ada satu masalah yang besar, sehingga kan maknanya Islam meletakkan syarat yang terlalu cantik untuk muncul sebagai satu rumah tangga. Sehingga kita katakan jannati baiti jannati, rumahku syurga. Jadi ada di sana satu masalah yang lebih jauh daripada kita nak meramatkan zuriat. Ada tempat lebih jauh daripada maknanya meramat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah perkahwinan ialah untuk kita memastikan lahirnya generasi penerus kepada kesenambungan agama Allah di muka bumi. Katakan bahawa anaknya besok jangan berada di surga. Ayah, ibu dan anak-anak saya seorang akan berada di surga. Itu masalah terletakkan. Sekarang kita tersasar sebab kita terlalu menggunakan segala yang ada untuk nak bagi E SPM, bagi E PNR. Bagus, cukup bagus. Tetapi terlupa apakah anak kita lepas mati berakhir di situ? Apakah saya dan isteri bila mati berakhir di situ? Saya sudah meninggal dunia, rumah saya meninggal, kami akan menunggu dan datang menuju ke syurga Allah. Jadi apa perancangan dia? Maka kita kena ada perancangan. Bila bermula? Adakah bermula setelah usia kita 50 tahun macam saya ni, anak-anak dan beraku panjang, universiti pun dah ada, orang muda boleh bermula, tak ada masalah, cuma terlambat. Tapi alangkah cantiknya kalau kita bermula di saat pendidikan lagi. Iaitu Islam meletakkan pilihlah. Kadang-kadang di perkahwinan ini ada orang pilih di harta, ada orang pilih di keturunannya, pangkatnya. Tapi Islam cantiknya suruh pilihlah yang beragama. Beri tiada, tangan kamu akan diberkati. Tangan kamu akan diberkati. Di sini menunjukkan bahawanya rumah tangga itu dipenuhi keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Isteri yang tangan sentiasa tadah ke langit, suami yang tangan sentiasa tadah ke langit. Itulah anak-anak. Akhirnya itu keberkatan barakah. Jadi maknanya kita letakkan satu nilai nilai Islam bahawa dalam memilih pasangan bukan kita letakkan material itu segala-galanya. Letakkanlah agama itu satu penentu kepada pemilihan isteri kita sendiri. Sebab ini seorang suami atau seorang isteri, dia lah nak ada yang membimbing keluarga. Kemudian apabila bermula dengan pemilihan itu, insya-Allah bukan hanya terhenti pada pemilihan tuan, bila pilih orang baik, baik itu tidak ada tinggal. Tidak, kita kena menjelajah, mencari. Sebab itu tadi letakkan bahawa suami dan isteri bersedia untuk berubah. Sebab kita tidak layak sempurna. Sehebat mana pun balik azhar seorang suami kita, balik azhar daripada isteri kita, dia bukan insan yang sempurna. Banyak kekurangan yang perlu dia tambah. Itu syaratnya isteri bersedia untuk baik. Bila dia rumah tangga, kita kena mencari ilmu, mencari sebagainya. Maka di situlah bermulanya sampai pemilihan lagi, sampai pada mengandungnya, sampai pada lahirnya. Lahir saja anak kita, tuan-tuan, Masya Allah, seperti ini dah ada lah. Dan saya ada sebelah orang anak, telah ada kepada kita, anak kita ni apa yang kita ingin agenda nanti. Kenapa? Bila tanya Ustaz, apa anak-anak Ustaz ni agenda, saya tengoklah apa yang dia buat itu. Tidak. Cuti sekolah saja, anak tanya, bah, cuti sekolah macam mana, bah? Ayah, macam mana ayah? Entah, kalau ayah ada, kalau tuition ada, kita pergi tuition. Sedangkan banyak program-program yang perlu kita bina pada anak kita. Jadi banyak di sana program-program yang perlu kita hadiri, yang kita kena bina. Jadi bermakna, dalam membentuk generasi anak-anak yang soleh-soleh ini, bukan setakat kita menumpukan kepada kecemasan akademik semata-mata. Dia ada rohaninya. Apa program-program membina rohani?
Dia ada bina akhlak. Apa program untuk bina akhlak? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ibu dalam nak melahirkan anak yang cinta kepada hikmah, yang duduk dalam keadaan mahabbah kerana Allah, kasih sayang kerana Allah. Seorang ibu pertama-tama sekali mesti kena ada keimanan yang tinggi pada Allah. Dr. Fadilah Kamsah pernah mengatakan, orang perempuan kalau jari manis dia lebih panjang daripada jari telunjuk, ini kajian istiqraiyah manusia. Kalau jari manis ni lebih panjang daripada jari telunjuk, cuba tuan-tuan tengok jari tuan-tuan. Mana lebih panjang? Kalau jari manis lebih panjang daripada jari telunjuk, kata Dr. Fadilah Kamsah, itu melanggarkan penyayangnya tinggi, tegasnya kurang. Kalau orang macam ni, penyayang dia tinggi, tegas kurang, dia boleh melahirkan anak yang gamai. Sebab penyayang dia tinggi. Tetapi kalau jari manis dia dengan jari telunjuk ni sama panjang, sama panjang, itu menunjukkan tegas dengan penyayang berjalan seiring. Dia layak menjadi seorang pemimpin. Sebab tegas dan penyayang seiring. Itu kajian istiqraiyah manusia. Sebab itu dalam kita nak melahirkan anak yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta untuk melakukan akhlak-akhlak yang terpuji, maka seorang ibu selain daripada dia adalah merupakan seorang ibu yang beriman, bertakwa, dia kena sentiasa mewujudkan suasana mahabbah, kasih sayang di dalam rumah tangganya kerana Allah. Sebab itu seorang ibu, penyayang dia kena tinggi, pengasih dia tinggi, macam pengasihnya Rasulullah. Tengok Rasulullah tuan-tuan dan puan-puan, kucing tidur di atas sejadah. Nabi tak tendang kucing. Kalau kita nak kucing tidur di atas sejadah, tendang je. Tapi tengok Rasulullah tak tendang. Dia gunting sejadah tersebut. Dia tak terjuk ke kucing, biarlah kucing tidur atas sejadahku. Yang pagi dia gunting, dia ambil untuk menjadikan tempat sujud. Sebab itu kita kena ada kasih sayang rumah tangga. Kita kena bina rumah tangga kita supaya sentiasa ceria. Jangan senyap sunyi, kau senyap, aku senyap, kau masak, aku masak. Jadi rumah tangga kita jadi macam neraka. Sebab tu anak-anak bujang jangan dibiarkan bersendirian. Kalau dia bersendirian, dia akan ada program dan projek lain. Ustazah sendiri kat rumah, ibu-ibu kita berkongsi lah. Kadang-kadang macam mana nak wujudkan keceriaan supaya rumah sentiasa ceria. Quran dah baca dah, hadis dah baca dah. Macam mana nak buat? Akhir sekali Ustazah bermading dengan anak-anak, Ustazah yang ajar. Ya Badratim, Ya Badratim, min haza kullan kamali. Okey, anak mama sebelah orang ikut. Maza yu'am, maza yu'am, bir'an aulaka maqali. Yang darjah 5 tu sambut. Antal ladzi asyraqta fi ufuqil ula, fama hauta bil anwari kulla dhalali. Sebelah orang apa? Sampai bibi Ustazah dia orang Lombok, dia pun tak huruf, dia belajar. Sampai dia masuk bilik air nak mandikan anak Ustazah yang kecil, walaupun dia buta huruf. Oleh kerana Ustazah selalu nyanyikan lagu Arab nak mandikan anak yang kecil, sampai dia pun terhafal sama. Ustaz kata pada anak Ustazah yang kecil, Ahmad, besar besok yang nak jadi apa? Ulama kabir. Dia kata, baru 3 tahun. Ulama kabir, ya mama. Kalau nak jadi ulama kabir, enggak bisa nangis-nangis. Nah, Ustaz tanya bibi Ustazah, Bi rasa syukur tak tinggal sama saya, Bi? Ya Bu, saya bertuah. Dulu orang bilang
saya mau tinggal sama majikan yang anaknya 2. Tetapi saya terkejut, Bu, saya datang anak ibu sekampung. Tengok. Tetapi saya reda, Bu, saya gak cantik. Saya syukur, Bu, saya gak cantik. Kenapa, Bibi bersyukur? Iya, kalau saya cantik tentu ibu besar. Kenapa, Bi? Ya, bapak pasti lagi ganteng. Tengok tuan-tuan perempuan, dia datang untuk jenguk ustazah, terus foto sunat Islam habis. Bibi tak capek, ya, datang dari jauh, Bi. Bu, saya bersyukur, saya tidak pernah nazar, Bu. Kalau saya dapat majikan orang soleh-soleh, saya mau berpuasa di Senin dan Kamis. InsyaAllah, jiwa yang ikhlas. Sebab itu kita duduk dalam rumah tangga, kena ada biaya tinggi kerana Allah. Ustazah kadang-kadang anak yang diploma tahfiz sama dia Abi. Masa ni kecil dulu kata, ni hati-hati. Dalam selama-lama anak mama 11 orang, mama letak nama Abi Abi, supaya Abi jadi orang yang kuat beramal ibadah pada Allah. Dalam selama anak mama 11 orang Abi, jadilah seorang wakil mama Al-Hafiz. Kenapa, Ma? Dia kata, apa lebihnya Hafiz? Kalau kita beramal dengan isi-isi Al-Quran, menjadi manusia yang bergerak di atas muka bumi dengan Al-Quran. Besok kalau kita beramal, apabila mama mati, meninggalkan anak yang Al-Hafiz, yang hidup dengan Al-Quran, subhanallah, mama akan disarungkan dengan mahkota di raja di atas kepala mama, yang sinarnya lebih bersinar daripada cahaya mentari. Sebab itu bila dia balik saja subuh, semayang jemaah bersama dengan ayah di masjid, umur dah mencecah 18 tahun, ustazah suruh dia baring di atas pohon. Dia datang baring di atas pohon ustazah. Ustazah letakkan tangan di atas ubun-ubunnya. Allahumma ambatathu ambatan hasana waj'alhu min ibadika shalihin. Sapu atau ubun anak. Ya Allah, tumbuhkanlah anakku ini dengan tumbesaran yang baik, dan jadikanlah dia anak yang soleh. Jangan itu. Kenapa kita kena ada anak penyayang yang tinggi? Walaupun Zainab Al-Ghazali dia berada di dalam penjara, begitu juga Said Qutb mati di penjara, dihukum gantung sehingga mati. Tetapi subhanallah, risalahnya, ilmunya, hasil karyanya, subhanallah, bersemadi sehingga ke hari ini. Antara itu sudah terbaca satu kata-kata Imam Al-Ghazali. Dia kata, walaupun jasadku telah dimamat bumi, tetapi tengoklah suatu hari nanti, namaku akan disebut oleh seluruh umat Islam sedunia. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana hasil karyanya, ilmunya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hanya 5 jilid tu tak silap ustazah, harga ratusan ringgit, tetapi dibeli oleh umat Islam. Begitu juga Said Qutb, walaupun terpaksa menghabiskan karya Zilalul Quran di dalam penjara dengan tidak ada buku rujukan, hari ini subhanallah kitab yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam sedunia. Tengok kelebihan orang yang alim. Sebab itu pembentukan pribadi adalah cukup penting, kerana takkan lahir satu bangunan yang tinggi Highland Towers kalau bukan datang daripada sebutir pasir. Dan takkan lahirnya satu ocean, satu lautan yang saujana mata memandang kalau bukan datang daripada ketrah dan setitis air. Sebab itu pembentukan pribadi Muslim bermula daripada diri sendiri. Lepas itu apabila kita dah bina anak kita dengan didikan agama, maka akan lahirlah di sana rumah tangga yang Muslim. Daripada rumah tangga yang Muslim akan lahirlah masyarakat yang Muslim, ummah yang Muslim, negara yang Muslim. Seterusnya subhanallah, kita boleh menjadi maha guru kepada dunia. Itu dia step-step yang kita kena lalui. Sebab itu ayah adalah merupakan satu aset yang cukup penting di dalam membina rumah tangga.
takkan lahir sebuah rumah tangga yang bahagia kalau bukan datang daripada setitis air mani seorang bapa. Lantaran itu, bapa hendaklah orang yang sentiasa mencintai ilmu, yang sentiasa meningkatkan daya kualiti diri, supaya apabila kita meninggal dunia, seboleh-bolehnya kita boleh sampai ke tahap yang paling tertinggi, menjadi maha guru kepada dunia, macam Zainab Al-Ghazali, Said Qutb, Syekh Mut'ain, ulama-ulama yang muktabar ini yang selalu diazab di dalam penjara karena mempertahankan fatwanya. Kalau kita tengok Syekh Mut'ain ditarik kukunya satu persatu, diazab di dalam penjara, tetapi tetap mempertahankan akidahnya. Akidahnya macam itu. Inilah dia generasi Qur'ani yang dididik oleh Rasulullah terhadap para sahabat. Mudah-mudahan kegemilangan umat Islam masa lampau dapat kita bina kembali, bermula daripada diri kita sendiri. Wallahu a'lam.